latar belakang program SPR ataupun Specific Pathogen Resistant. Okey, haiwan SPR ini adalah haiwan yang mempunyai status ketahanan kerana latar belakang genetik mereka. Yang kedua, haiwan ini dibuat dari program pembiakan khusus yang direka untuk meningkatkan kadar ketahanan terhadap penyakit ataupun patogen tertentu. Yang ketiga adalah haiwan ini mereka boleh tahan terhadap sakitan dan juga terhadap penyakit. Okey, hari ini saya akan membuat penerangan tentang latar belakang program SPR. Okey, yang pertama adalah haiwan SPR tidak terdedah kepada jangkitan dan tidak menunjukkan risiko penghantaran patogen tertentu. Ini bermaksud bahawa haiwan dalam program SPR ini dia tidak terdedah kepada jangkitan dan dia tidak menunjukkan risiko yang haiwan tersebut boleh menyebarkan patogen. Okey, yang kedua adalah sekiranya haiwan ini tidak terdedah kepada patogen, mereka juga boleh mempunyai status SPF. Okey, jika haiwan di dalam program ini tidak terdedah kepada patogen, dia boleh mendapat status SPF, iaitu species pathogen free. Okey, yang ketiga adalah status SPR tidak hilang disebabkan oleh amalan pengurusan. Tetapi ia boleh hilang dalam generasi berikutnya melalui strategi pembiakan haiwan dan pemilihan yang kurang baik. Ini bermaksud status SPR ini dia tidak akan hilang disebabkan amalan pengurusan, tetapi dia boleh hilang status tersebut pada generasi yang akan datang sekiranya kita memilih strategi pembiakan haiwan tersebut dengan kurang baik. Saya ingin menerangkan tentang tujuan program SPR. Yang pertama, pemilihan melawan penyakit bertujuan untuk mencari gen yang berada di haiwan. Yang kedua, ujian dijalankan kepada adik-beradik ataupun keturunan untuk mengambil maklumat. Proses ini kecuali peringkat induk tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, dengan menggunakan prinsip ini, SIS akan menghasilkan induk yang lebih berkualiti dan bebas daripada virus. Yang keempat, untuk meningkatkan produktiviti dan meningkatkan kualiti produk. Yang kelima, memastikan penyakit tertentu tidak mengganggu eksperimen yang akan dijalankan. Yang keenam dan yang terakhir, untuk meningkatkan ketahanan kepada virus tertentu. Okey, untuk kaedah pemilihan pembiakan ni dia ada 4. Yang pertama, pemilihan berdasarkan maklumat geologi. Okey, maksud dia ni adalah haiwan yang mendapat status tahan kerana latar belakang genetik mereka. Maksudnya haiwan ni dia boleh tahan sebab dia ni mewarisi daripada keluarga dia. Yang kedua, pemilihan berdasarkan prestasi individu atau jisim, iaitu adalah mereka ni boleh bertahan terhadap jangkitan, iaitu SPR, atau tahan terhadap penyakit. Yang ketiga ni, pemilihan berdasarkan keluarga atau keturunan. Okey, maksudnya dia ni dibuat dari program atau kajian pembukaan khusus yang direka untuk meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Maksud sini, dia ni buka program ni untuk meningkatkan ketahanan sesuatu terhadap penyakit. Maksudnya tidak mudah untuk dijangkiti penyakit. Okey, yang last sekali, pemilihan berdasarkan prestasi keturunan. Maksud sini, status SPR ni
dia tidak akan hilang disebabkan oleh amalan pengurusan, tetapi dia boleh hilang disebabkan oleh generasi ataupun keturunan. Berikutnya, melalui strategi pembiakan haiwan dan pemilihan yang kurang baik. Maksudnya untuk yang keempat ni, kita kena buat pemilihan yang lebih baik untuk mengekalkan generasi tersebut. Okay, saya nak bentangkan tentang keputusan dan juga apa yang kita dapat outcome. Okay. Yang pertama, dia meningkatkan kadar pertumbuhan dan penentangan terhadap penyakit. Maksudnya apa yang kita dapat daripada kita punya ni, dia dapat meningkatkan kadar pertumbuhan, lepas tu dia boleh menentang penyakit. Okay, yang kedua, dia mempunyai lebih banyak daya tahan terhadap gabungan pelbagai penyakit. Maksudnya dia boleh bertahan lah dengan daya yang ada terhadap penyakit-penyakit. Yang ketiga, penyesuaian unik kepada keadaan budaya dan penyakit di setiap negara berbeza. Ini saya akan terangkan kebaikan biosecurity kuarantin yang boleh diukur dengan program ini. Kebaikan program ini dicapai dengan mencabar banyak spesies ternakan kepada patogen tertentu dan memilih satu keluarga yang paling tahan sebagai induk untuk generasi baru. Pertama, meningkatkan kadar kelangsungan hidup. Penyakit merupakan punca utama permasalahan dalam program aquaculture kerana ia boleh menyebabkan kematian yang tinggi dan menyebabkan kerugian yang besar kepada penternak dan industri. Seterusnya, mengelakkan jangkitan penyakit. Pelbagai cara telah digunakan oleh para peternak untuk mengelakkan jangkitan penyakit. Contohnya kuarantin ataupun pengasingan ikan yang berpenyakit dari bercampur dengan ikan yang tidak berpenyakit. Seterusnya, keberkesanan pengurusan penyakit. Penternak yang mahir mempunyai kemahiran untuk mengendalikan pengurusan penyakit terhadap ternakan mereka. Seterusnya, pembersihan dan pembasmian kuman antara kitaran pembersihan dan pengeluaran. Contohnya, membersihkan tangki dan melakukan pembersihan kuman kepada tangki dan alatan yang ingin digunakan, ataupun khaskan satu alatan untuk satu tangki. Untuk pengeluaran pula, penternak perlu mengikut prosedur biosecurity untuk memastikan hasil ternakan yang ingin dipasarkan bebas daripada penyakit yang bahaya kepada manusia. Terima kasih.